Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Saya Asniza Zulkifli. Nombor matrik 302828 bersama rakan saya Datuk Dandun 302837, Dona Venture 302838 serta Nicholas Anak David 303004. Pada hari ini kami akan membentangkan satu cadangan dasar yang diberi nama Dasar Intervensi Kesihatan Mental berasaskan komuniti melalui sokongan psikososial nasional. Dasar ini telah dibangunkan sebagai satu inisiatif untuk memperkukuhkan sistem perlindungan kesejahteraan mental rakyat Malaysia melalui pendekatan yang lebih inklusif, mudah dicapai dan berteraskan komuniti. Cadangan ini berhasrat melahirkan masyarakat Malaysia yang lebih sihat, lebih resilient dan seterusnya membentuk negara yang lebih sejahtera. Kesihatan mental bukan lagi isu kecil atau terpencil. Ia kini menjadi fenomena global yang semakin meningkat terutamanya selepas pandemik COVID-19. Masalah mental boleh menjejaskan emosi individu, hubungan kekeluargaan, prestasi pelajar di sekolah dan produktiviti di tempat kerja. Malah, kesihatan mental mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial sesebuah negara. Krisis ini bukan lagi masalah pribadi seseorang tetapi telah berkembang menjadi isu komuniti yang memerlukan pendekatan dasar yang lebih sistematik, bersepadu dan mampan. Isu ini dapat dinilai dengan lebih jelas apabila kita melihat statistik semasa. Dalam kajian HMMS 2015, sebanyak 29.2% golongan dewasa Malaysia dilaporkan mengalami isu kesihatan mental. Seterusnya, dapatan NHMS 2017 pula menunjukkan 18.3% remaja mengalami sistem depression. Sementara laporan UNICEF 2022 menganggarkan bahawa 6.9% remaja pernah cuba membunuh diri dan 12% anak muda telah mengalami tekanan emosi yang berpanjangan. Data ini diperlihatkan tren peningkatan yang membimbangkan dan memerlukan intervensi awal yang tersusun. Jika digambarkan dalam carta, garis tren akan menunjukkan peningkatan berterusan dari tahun 2012 hingga 2022. Jika isu ini tidak ditangani dengan lebih serius, kesannya sangat luas dan mampu menggugat kesejahteraan negara dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam sektor pekerjaan pula, penurunan kesihatan mental boleh menyebabkan produktiviti negara merosot secara ketara, terutamanya apabila ramai pekerja mengalami simptom kemurungan, burnout, hilang fokus dan gangguan motivasi. Individu yang tidak stabil secara mental lebih cenderung mengambil cuti sakit berpanjangan, menghasilkan kualiti kerja yang rendah dan berisiko meninggalkan pekerjaan. Fenomena ini bukan sahaja menjejaskan syarikat tetapi juga memberi implikasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sudut kesihatan awam, hospital dan pusat rawatan psikiatri akan semakin dibebani dengan jumlah pesakit yang meningkat, mengakibatkan masa menunggu rawatan yang lebih panjang sehingga menghalang rawatan yang sepatutnya. Kekangkangan tenaga kerja kesihatan mental seperti psikiatri dan konselor menyebabkan pesakit terpaksa menunggu sesi terapi lebih lama hingga memburukkan keadaan emosi mereka. Di peringkat keluarga, tekanan mental boleh mencetuskan konflik rumah tangga, peningkatan kes pergaduhan, masalah komunikasi serta trauma psikologi, khususnya dalam kalangan kanak-kanak yang membesar dalam persekitaran tidak stabil. Masalah ini boleh berkembang menjadi kes penderaan, pengabaian, emosi dan ketidakupayaan ibu bapa mengurus tingkah laku anak. Seterusnya, mewujudkan kitaran sosial negatif yang berterusan. Dalam dunia pendidikan pula, pelajar akan mengalami stres akademik. Kemurungan atau anxiety lazimnya menunjukkan penurunan prestasi, hilang minat belajar, ponteng sekolah dan kurang interaksi sosial. Jika tidak dicegah pada peringkat awal, mereka mungkin akan berhenti sekolah, terlibat dalam tingkah laku berisiko dan sukar menyesuaikan diri di universiti atau alam pekerjaan kelak. Lebih membimbangkan, tanpa sokongan awal, pelajar akan mengalami tekanan berpanjangan berpotensi melibatkan penyalahgunaan dada, ketagihan aplikasi digital, self-harm serta kecenderungan bunuh diri. Secara keseluruhannya, isu kesihatan mental diabaikan, negara akan berhadapan dengan peningkatan indeks masalah sosial, jenayah, kehilangan modal insan berkualitas
insan berkualiti, keruntuhan institusi keluarga serta peningkatan kos rawatan. Oleh itu, intervensi kesihatan mental perlu dilakukan secara menyeluruh dan sistematik bagi memastikan kestabilan sosial, ketahanan psikologi masyarakat dan kemajuan ekonomi negara dapat dikekalkan. Keprihatinan terhadap aspek kesihatan mental bukan lagi satu pilihan, namun ia menjadi keperluan utama dalam membina komuniti yang sejahtera dan budaya tahan. Masalah utama sistem kesihatan mental di Malaysia hari ini ialah terlalu kurangnya hospital centric dan juga kurang memberi fokus kepada intervensi awal berasaskan komuniti. Ramai rakyat hanya mendapatkan rawatan setelah mencapai tahap serius. Selain itu, Malaysia kekurangan pakar dalam bidang psikologi dan juga kaunseling lah. Dianggarkan hanya terdapat satu psikiatri bagi setiap 150,000 rakyat, yang menyebabkan akses rawatan menjadi terhad. Okey, koordinasi antara kementerian juga tidak seimbang, melibatkan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, KPM, Kementerian Pendidikan, JKM, Kementerian Kebajikan Malaysia, NGO dan juga agensi agama lah. Stigma menjadi halangan besar apabila satu daripada 3 pesakit enggan mendapat bantuan kerana rasa malu dan takut dihakimi. Okey. Maka kami mencadangkan dasar baharu iaitu dasar intervensi kesihatan mental berasaskan komuniti melalui sokongan psikososial nasional. Okey, dasar ini menukar fokus rawatan daripada merawat selepas krisis kepada mencegah sebelum krisis terjadi. Ia menerangkan strategi komuniti sebagai sistem sokongan awal supaya masalah dapat dikesan lebih awal sebelum menjadi parah. Okey. Dasar ini digubal dengan beberapa objektif utama. Yang pertama, meningkatkan literasi mental rakyat melalui pendidikan. Yang kedua, memperluas akses sokongan psikososial community di seluruh daerah. Dan yang ketiga ialah mengurangkan kadar kemurungan remaja secara progresif. Yang keempat, melatih komuniti sebagai first responder bagi bantuan awal. Dan juga yang terakhir, yang kelima, menubuhkan rangkaian pusat sokongan mental di setiap daerah. Okey, objektif ini bukan sekadar merawat tetapi membina daya tahan psikologi masyarakat secara kolektif lah. Konsep pertama dasar ialah pembentukan pusat psikososial community PKSP yang berfungsi sebagai tempat masyarakat mendapatkan pendidikan, bimbingan mental dan juga sokongan emosi. PKSP akan menyediakan aktiviti seperti stres, kaunseling individu, dan keluarga, support group seperti PTSD, kumpulan remaja dan ibu tunggal, serta menyediakan laluan rujukan kepada hospital ataupun klinik ataupun JKM jika perlu. Pusat ini menjadi pusat frontline mental health untuk komuniti. Komponen kedua dasar ini menekankan kepentingan pembangunan sistem digital dan talian bantuan 24 jam sebagai salah satu sokongan utama dalam menangani isu kesihatan mental di peringkat komuniti. Teknologi digital boleh menjadi sebahagian penting dalam strategi pencegahan awal dan sokongan psikososial kerana ianya menawarkan akses yang mudah, berterusan dan tidak bergantung kepada lokasi geografi. Ini amat penting khususnya bagi mereka yang terdedah kepada stigma sosial ataupun kekurangan akses kepada perkhidmatan tradisional seperti konselor atau psikiatris. Salah satu pendekatan adalah mengintegrasikan aplikasi telefon pintar yang direka khusus untuk kesihatan mental seperti MyMenHealth. Aplikasi ini merangkumi ciri-ciri seperti penjajakan mood, panduan kesihatan mental berasaskan interventasi tingkah laku, kognitif dan respon awal melalui chatbot pintar yang boleh berinteraksi pada masa sebenar. Bukti pada kajian mendapati bahawa chatbot untuk kesihatan mental mampu mengurangkan simptom kemurungan dan kebimbangan dalam jangka pendek, walaupun kesannya mungkin lemah berbanding terapi dengan manusia dalam jangka panjang. Namun,
Ianya tetap menunjukkan keberkesanan awal yang menjanjikan sebagai alat sokongan tambahan. Dalam aplikasi seperti ini, chatbot AI dibina menggunakan algoritma pembelajaran mesin yang mampu mendengar dan memberi respon emosi serta teknik pengurusan stres. Teknologi ini direka untuk memberi sokongan reflektif, kesedaran diri dan strategi coping kepada pengguna pada bila-bila masa saja. Ini juga menjejaki corak tingkah laku pengguna dari masa ke semasa dan boleh menyesuaikan respon berdasarkan data tersebut untuk meningkatkan keberkesanan bantuan yang diberikan. Hotline mental seperti HEAL 1555 dan talian krisis 24 jam. Salah satu aplikasi digital talian telefon seperti HEAL 1555 dan talian teks krisis 24 jam juga memainkan peranan penting dalam memberi bantuan emosi segera bagi mereka yang mengalami tekanan, takut atau situasi krisis. Laporan dari Malaysia menunjukkan bahawa talian bantuan psikososial yang aktif sejak 2020 telah menerima ratusan ribu panggilan berkaitan isu kesejahteraan, emosi dan psikologi, mengesahkan betapa pentingnya dan perlunya sokongan berterusan seperti ini dalam komuniti. Kelebihan sistem digital hotline memberi akses tanpa halangan geografi di kawasan luar bandar dan komuniti terpencil untuk menerima bantuan tanpa perlu bergerak jauh. Ini penting terutama di kawasan di mana perkhidmatan pakar adalah amat terhad. Kedua, anonimitas dan privasi. Banyak individual terutama golongan muda tidak akan berjumpa secara fizikal kerana takut stigma. Platform digital memberikan anonymity yang membantu mereka lebih bersedia untuk berkongsi perasaan tanpa rasa malu. Ketiga, sokongan awal dan berterusan. Chatbot dan hotline boleh diakses 24 jam termasuk waktu malam dan hujung minggu, masa di mana sokongan profesional mungkin tidak tersedia. Keempat, peningkatan literal mental. Aplikasi digital boleh memberi pendidikan psikologi, panduan strategi coping dan informasi yang membantu menggerakkan kesedaran diri pengguna terhadap kesihatan mental mereka sendiri. Cabaran dan peraturan kedamaian. Walaupun pengguna teknologi ini amat membantu, kajian juga menegaskan bahawa sistem digital tidak boleh menggantikan sepenuhnya rawatan profesional, terutama bagi mereka yang mengalami masalah mental yang serius. Terdapat kebimbangan tentang ketepatan respon, privasi data dan kurangnya kemampuan menangani krisis kompleks tanpa campur tangan manusia terlatih. Ini bermakna sistem digital perlu disertakan dengan garis panduan etika, keselamatan dan rujukan kepada profesional diperlukan. Dengan menggabungkan aplikasi digital yang inovatif seperti My Mind's Help, sokongan chat 24 jam dan hotline seperti HEAL 1555, dasar ini menyediakan rangka kerja sokongan psikologi yang mesra, pengguna, mudah diakses dan inklusif. Ia bukan mengganti rawatan tradisional tetapi seperti pintu masuk awal kepada bantuan yang boleh mendorong lebih ramai individu untuk mendapatkan bantuan sebelum masalah semakin teruk. Pendekatan digital ini cocok dengan gaya hidup generasi muda dan realiti masyarakat yang semakin bergantung kepada teknologi. Komponen ketiga dalam dasar ini memberi tumpuan kepada pelaksanaan kempen registrasi kesihatan mental dan anti stigma secara menyeluruh di peringkat sekolah, institusi pengajian tinggi, sosial media, komuniti setempat serta institusi keagamaan seperti masjid ataupun surau. Kempen ini dirangka untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang gejala awal kemurungan, kebimbangan stres melampau dan isu psikologi lain, di samping menghapuskan salah satu tanggapan bahawa masalah mental merupakan satu kelemahan peribadi. Dalam pelaksanaan, pendekatan pendidikan akan dijalankan melalui seminar komuniti bengkel, pengurusan emosi, program kesedaran di sekolah, serta perkongsian platform seperti TikTok, Instagram dan YouTube yang mendekatkan golongan muda yang lebih aktif atas talian. Malah pendekatan ini, mesej dapat disampaikan dengan lebih meluas dan inklusif kepada semua lapisan umur. Kempen ini juga menampilkan testimoni daripada bebas pesakit atau survivor yang berjaya pulih daripada masalah mental. Bertujuan memecahkan stigma sosial bahawa orang yang mendapatkan rawatan mental adalah lemah, tidak waras dan sukar berfungsi dalam komuniti. Sesi perkongsian pengalaman sebenar membolehkan masyarakat melihat
bahwa gangguan mental adalah pesakit yang boleh dirawat dan mungkin sesuatu yang tidak perlu disembunyikan. Naratif yang ingin dibentuk melalui dasar ini adalah kesihatan mental adalah normal dan wajar dibincangkan secara terbuka, sama seperti penyakit fizikal yang lain. Dengan mewujudkan ruang dialog yang selamat, dalam komuniti lebih ramai individu dan akan berasa yakin untuk tampil mendapatkan bantuan dengan lebih awal. Sekaligus mencegah masalah daripada perkembangan berkembang menjadi lebih serius. Pengurusan stigma ini menjadi tunjang penting kepada usaha nasional dan melahirkan masyarakat yang lebih empati, peka dan menyokong antara satu sama lain. Pelaksana dasar ini juga memerlukan kerjasama sepadu antara pelbagai agensi kerajaan, institusi pendidikan, pihak berotoritas agama serta badan bukan kerajaan (NGO). Hal ini penting kerana isu kesihatan mental bersifat multidimensi dan tidak boleh diselesaikan melalui pendekatan satu agensi saja. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM akan menjadi agensi induk dan penyelaras utama dasar, bertanggungjawab menyusun garis panduan operasi, menyediakan modul latihan profesional seperti psikiatris, psikologi klinikal serta konselor berdaftar. Setelah menyediakan aspek klinikal dan rujukan rawatan di hospital. Seterusnya, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memainkan peranan kritikal dan melaksanakan program lestari dan saringan awal di sekolah serta institusi pengajian tinggi. Intervensi dari peringkat awal pendidikan dapat mengesan gejala stres, kemurungan dan tekanan dalam kalangan pelajar dengan lebih cepat melalui guru konseling, program sokongan psikologi dan aktiviti kesihatan mental di sekolah. Pelajar IPT menjadi sasaran penting, memandangkan golongan muda merupakan kumpulan berisiko tinggi mengalami tekanan akademik dan penyusuan sosial. Di samping itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bertanggungjawab menyediakan bantuan serta sokongan keluarga, intervensi komuniti serta perlindungan dalam golongan rentan seperti ibu tunggal, warga emas, individu yang mempunyai masalah sosial. Peranan mereka memastikan bahawa kesihatan mental dipandang sebagai isu kesejahteraan sosial, bukan salah satu kesihatan perubatan. Seterusnya, peranan JKM dan institusi masjid memberi sokongan spiritual melalui konseling agama, program kerohanian, ceramah kesedaran dan sokongan komuniti untuk mereka yang mengalami tekanan jiwa. Pendekatan spiritual melengkapi rawatan psikologi melalui memperkasakan nilai agama dan ketenangan rohani, selaras dengan realiti masyarakat Malaysia yang berasaskan nilai agama dan budaya. Akhir sekali, pertubuhan NGO, komuniti belia dan sukarelawan berfungsi sebagai penggerak akar umbi yang menjalankan advokasi, kempen kesedaran, aktiviti sokongan emosi dan lapangan outreach terus kepada masyarakat. Penglibatan belia amat penting dalam menyebarkan mesej lestari mental secara kreatif melalui medium digital dan program lapangan. Keseluruhannya, kerjasama ini membuktikan bahawa dasar intervensi kesihatan mental tidak boleh bergantung kepada KKM semata-mata, tetapi memerlukan jaringan kolaborasi rentas sektor yang memastikan kapasiti yang lebih luas, menyeluruh dan berkesan memperdanahkan kesejahteraan mental masyarakat. So, untuk yang seterusnya, indikator kejayaan KPI. Yang pertama adalah 7% komuniti cakna kesihatan mental. Okey, seterusnya 50,000 MHFA responder dilatih. Okey, masa menunggu psikiatri tidak melebihi 7 hari dan penurunan kes bunuh diri hanya 10%. Okey, KPI memastikan dasar ini boleh dinilai dan dikawal dengan jelas. So, untuk yang seterusnya, okey, kelebihan dasar ini adalah kelebihan dasar ini di mana lebih murah dari rawatan hospital besar. Okey, yang kedua memperkasa masyarakat, berasaskan pencegahan, tidak bergantung kepada doktor semata-mata dan pelaksanaan berfasa dan fleksibel. Okey, untuk kesimpulan rasmi di mana dasar ini menetapkan langkah transformasi daripada rawatan selepas krisis kepada pencegahan sebelum krisis melalui intervensi komuniti, sokongan sosial dan adaptasi digital. Ia sangat selari dengan Malaysia Madani, SDG 3 dan RMK 12. Jika kita mahu masyarakat sihat, kita mesti memastikan minda mereka juga sihat. Okey, ini untuk penutupan di mana healthy mind, resilience community, stronger nation. Okey,
Sekian, terima kasih. Dengan itu, kami akhiri pembentangan. Sekian, terima kasih.